Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pertemuan. Siapakah yang hadir untuk pertama? Saya rasa Rubidin. Ya, Rubidin. Benar telahan saya. Apa khabar Puan Rubidin, Syahar, Sulaiman Hasan, apa khabar kau? Dan Ibrahim Cik Muda, Sada Ariwara, Angkasa, ya. Diksi, Muhammad Ali Arifin. Waalaikumsalam, ya, Saudara Sulaiman. Makan apa malam ni? Malam ni belum lagi. Rasa masih dagang rasanya. Boleh. Alias Adam, Mirawati Bakar, Saudara Fuad, apa khabar Fuad? Zakaria Mahasan, Saudara Razman, Saudara Roslan Mak Yatim, Saudara Rosli Lendu, apa khabar orang Melaka? Nazli, Nazli Nas, awal malam ni datang, ya. Cik Din, Mac Hill, Azlan Yusof, Fuad makan apa malam ni Fuad, ya? Azam Cik, Saudara Mak Sani, Nazli, okay, good. Saudara Mazuki Makno, apa khabar Ki? Saudara Pak Mit, Dian Shah, selamat malam. Dan kepada semua yang hadir, Edin Awang, silakan. Yangna, Syokfuri, Shula Yusof, Adnan Ahmad, Saudara Ismail Abu Hassan, Saudara Khairul Azmi, Zaini Hashim, Nazir Bazin, apa khabar Nazir? Mus Ahmad, Saudara Ahmad Said, Rosyah Aroy, Rosyah Aroy, Sulaiman Musa, Adam Abdillah, Rahabing Tebing, Azman Yusof, Saudara Mat Ismail, Said Baharudin, Saudara Mat Cai Osman, Mat Tasari, Waalaikumsalam, Saudara Faris Ayadi, Saudara Wan Ismail, Yan Iskandar, Saudara Muhammad Azmi. Muhammad Azmi ni tentulah daripada Kota Baru dah. Mohit Muhammad Fadil, Anggrek Rimba, Bob Azhar King, apa khabar Bob? Hamdan Muhammad, apa khabar saudara? Hamid Markam, Yayasan Noris Ridwan, Sir Rohani Jaafar, Nozaman, Nosiah Yatim. Dan mana yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, ya Saudara Anwar, saya minta maaf kerana saya harus memberikan pencerahan. Nak sebut satu persatu nanti sampai sudah tak habis, nanti saudara semua marah kat saya, bising pula kat saya kenapa sebut nama aja. Bagaimanapun saya harus menyantuni teman-teman yang sudi hadir dalam di media sosial ini. Kita berjumpa, kita berbincang, kita melabun kata orang Perak, kita membawang kata wanita, dan saya akan berusaha untuk memberi pencerahan sedikit apa yang saya tahu dan apa yang saya dengar, apa dapatan saya, supaya dapat kita jadikan ini sebagai guidance ataupun sebagai panduan. Ya, Saudara Syed Awang, apa khabar? Baik saudara, hari ini suasana agak memeranjatkan saya. Sebab semalam COVID-19 ini cuma 919. Hari ini dia naik. Dan naik begitu mendadak sampai hampir 400. Iaitu kes baru ada 1304. Dan alhamdulillah cuma satu kematian saja. Jadi jumlah hari ini warga negara kita yang terkumpul yang dijangkiti wabak virus corona adalah 43,791. Di Sabah, saudara Rosni Korengot, hari ini naik balik. Semalam 319, sebelum tu 259, tapi hari ini 556 orang. Cuma ada kelegaannya adalah di Labuan. Semalam 35, hari ini turun 4 orang. Di Sarawak naik balik daripada 8 orang kepada 13 orang. Di Kedah semalam 3 orang, hari ini 5 orang. Di Pulau Pinang alhamdulillah dia menurun 63, hari ini 42. Moga ia berterusan turun. Di Perak semalam 9, hari ini naik 13 pula. Jadi jumlahnya 655 orang Perak yuk. Macam mana ni yuk? Selangor, Allahu Akbar.
Semalam 134, hari ini 364. Sanggupkah MP BN undi sokong bajet? Sebentar lagi saya akan ulas benda ni. Sebab ada dapatan terbaru yang saya dapat, saudara. Ini di Kuala Lumpur juga semalam 49, hari ini naik sampai 202 orang. Cuma di Putrajaya kekal 1 orang. Negeri Sembilan semalam 240, alhamdulillah. Saya nampaknya adalah kelegaannya. Ada 83 orang saja yang dijangkiti wabak virus. Jadi bersamalah kita berusaha ya untuk mengurangkan jangkitan ini. Di Melaka, Saudara Rosli Lendu semalam 8, hari ini naik 13 orang. Di Johor terus berturunan daripada 8, 3 orang, dan Pahang sudah masuk hari yang ke-10. Alhamdulillah. Saudara Ismail Safian, Datuk, apa khabar tu? Tapping sihat. Di Pahang, kekal, sifar. Terengganu juga, alhamdulillah, sudah masuk hari ke-5. Terengganu tiada jangkitan. Di Kelantan, 5 ya. Semalam 2, hari ini 5. Ada peningkatan pada 3 orang. Dan tentulah Perlis masih mengekalkan dengan kekal 40 orang saja sejak wabak ini merebak. Perlis juga kosong sifar. Itu laporan tentang COVID-19 dan apa yang memeranjatkan kita apabila kenyataan daripada Majlis Keselamatan Negara mengatakan bahawa seramai lebih kurang 400 orang telah melarikan diri daripada tempat tahanan Perintah Kawalan Pergerakan ini di Sepang, iaitu pengarah jawatankuasa ini bencana, Saudara Zain Hamid menyatakan 400 daripada 800 orang mereka yang penghuni di kawasan Sepang itu telah melarikan diri dan akan minta supaya pihak polis menjejak mereka. So ini satu suasana yang tidak elok kerana apakah mereka ini ada jangkitan, kerana mereka ini lari. Saudara Azhar masjid semakin sunyi. Ya betul, masjid semakin sunyi, tapi mereka mengadakan konsert dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar mereka atau mana kawasan-kawasan yang ada diwujudkan perintah kawalan, pusat-pusat kawalan hendaklah dijaga sebegitu rapi agar wabak ini tidak merebak. Kerana ini bencananya bukan sedikit. Kesannya, ya, Saudara Azhar Masjid dia kata masjid semakin sunyi. Saudara Fuad Rahman anugerah ABPH tanpa penonton. Biarkanlah mereka lah, ya, Saudara empat tulang kering. Waalaikumsalam. Baik. Usai saya menyatakan tentang COVID-19 dengan debaran apa yang berlaku di Sepang, so warga Sepang berhati-hati. Kerana kita khawatir mereka yang ada wabak itu lari keluar. Siam Datuk, bajet bila nak Salam Datuk, bajet bila nak lulus? Nampaknya tak berbau lah ni. Sabar sikit lagi. Saya membuat pencerahan dan panduan kita, ya, biasa kata Rasulullah SAW, hiasilah diri kita dengan sifat malu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sifat buruk berada dalam sesuatu kecuali akan memburukkannya. Tidaklah sifat malu ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jadi tiadanya sifat malu itu memburukkan keadaan. Jadi pengajarannya sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadi penghias akhlak dan memberi ganjaran pahala. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikan bertambah buruk dan hina di sisi Allah dan makhluk. Sifat malu diganjari syurga, sifat buruk diganjari neraka. Jadi rasa malu adalah sebahagian dari keimanan dan keimanan berada di syurga. Sedangkan tindakan, ucapan yang kotor adalah sebahagian dari perangai yang kasar dan perangai kasar tempatnya di neraka. Oleh itu, kita hiasilah diri kita dengan kemuliaan dan terpuji seperti sifat malu. Semoga sifat malu yang ada sebagai ganjaran ke syurga. Jauhilah sifat dan perangai buruk seperti menghina, mengeji, melakukan fitnah, kerana balasannya adalah neraka. So, ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini kiriman daripada Semarak Ukhuwah Memacu Perubahan. Baik, itu tadi bab hadis. Dan kita jangan lupa tentang masuk e-commerce kejap. Sebagaimana saya janjikan, saya telah pun selesai membaca buku
pertama kiriman daripada Pak Nazil, iaitu buku Pantun Pak Nazil. Bila saya hayati ni, susah juga rupanya nak buat pantun ni. Sebab ayat-ayat yang digunakan oleh Pak Nazil ini, perkataan-perkataan digunakannya adalah pendek dan tepat. Contohnya, bila dia kata rajin, jual, habis, laku, 3 perkataan. Baru tutup kedai, 3 perkataan. Rajin baca buku, insya-Allah jadi pandai. Itu antara buku ini diterbitkan oleh Majlis Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cukup baik buku ini. Saya tak tahu Pak Nazir tak nyatakan pula nak beli kat mana. Inilah masalah. Ada teman-teman yang minta saya menyiarkan ataupun memberi mengulas perniagaan mereka, tapi mereka tak nyatakan, sebab saya tak tahu nak buat grafiknya dan sebagainya. Jadi saya minta maaf. Saya cuma tahu ada pula seorang teman tu, dia kata dia buat baju, t-shirt dan sebagainya, tapi saya tak tahu nilainya berapa, saiz macam mana, harga macam mana nak hubungi. Hanya sekadar nombor telefon. Jadi saya rasa saya tidak mahu untuk pelayar-pelayar saya, teman-teman semua berada dalam kesukaran untuk mendapatkannya. Jadi untuk itu saya rasa eloklah kalau teman-teman mahu berkirim ataupun mahu mempromosikan produknya, nyatakan perniagaan saudara, jenis apa. Kalau boleh biarlah perniagaan itu jenis lokal ataupun tempatan, supaya kita dapat sama-sama berkongsi. Saya masih lagi menunggu daripada Kapten Azrim yang membuat warung Kapten. Sebab saya kata macam semalam tu, warung Kapten tu kalau dapat kita berkongsi bersama, bagus tu. Untuk kita cubalah berusaha mencari rezeki. Macam mana CEO kedai OSB tu, tolong hurai. Sabarnya Deadman. Nampak gayanya CEO ni langsung tidak ada keperhatian langsung. Saya masih lagi dalam bab promosi. Of course, selain daripada buku Pantun Pak Nazil yang begitu hebat, tahniah Pak Nazil, seronok membacanya. Jangan lupa buku Rahsia yang Terpendam, iaitu catatan perjalanan perjuangan yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah. Ini yang paling penting yang dibaca, iaitu Diary dari Penjara. Ini satu saja, tak ada lagi buku lepas ni. Sebab yang menulis diary ini sudah tidak ada, iaitu Allahyarham Datuk Harun Idris. Kalau saudara mahu mendapatkan buku ini, sila hubungi Azhar, nak saya 011 330 4124. 011 330 4124. Dia juga adalah ini, maknya dia buat kuih baulu berdal. Itu baulu berdal ni orang Perak. Saya rasa sedap. Dan kuih ni tahan lama sebulan. Orang Perak dulu kalau nak raya, bukan untuk raya Deepavali besok ya. Jadi pada saudara yang beragama Hindu, saya ucapkan selamat Deepavali. Nak baulu berdal pun, kalau nak pesan kena at least 2 hari lah. Dan jangan lupa juga Dendeng Manis Siti Farehah, karya anak saya. Nak duit sendiri pun susah ni, Zaidun. Sabar ya. Jadi kalau saudara mahu menikmati dan Dendeng Manis Siti Farehah, sila hubungi 017 711 4300. 017 711 4300. Okey? Habis. Usai COVID, usai panduan, usai e-commerce. Dan kita melabun malam ini tentang kembara bangsa kita. Itu bangsa Melayu. Jadi hari ini saya menatap kenyataan daripada Governor Bank Negara, Datuk Nur Samsiah Mak Yunus. Jadi akhirnya saya nampak adalah sedikit sinar apabila dia kata setiap orang yang terjebak dengan masalah COVID-19 ini bolehlah meneruskan untuk mendapatkan pengecualian pembayaran kepada pihak bank. Jadi hutang bank, sama ada hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya boleh. Tetapi masalahnya dia masih lagi berselindung. Dia kata mesti berjumpa dengan bank. Bukan dia katakan blanket ataupun secara otomatis. Tidak berlaku begitu. Dan ini keadaannya tentulah menyukarkan. Jadi kita merasakan bank negara sepatutnya kalau nak keluarkan kenyataan, keluarkan biarlah kenyataan itu yang benar-benar menggembirakan rakyat. Saudara Aliah Abdul Latif, CEO Kepala Usaha tak boleh buat apa-apa, under control tu. Nampaknya begitulah. Jadi berhubung dengan moratorium ini, maka saya melihat bahawa pengumuman itu belum menepati secara keseluruhannya. Masih lagi berteka-teki
dan masih lagi membuatkan rakyat dalam keadaan 1000 persoalan. Jadi terpaksa jumpa bank, terpaksa bercakap dengan bank, terpaksa menyatakan kerana berapa banyak dia punya efek, bila tak ada kerja, sejak bila tak dapat kerja, pendapatan macam mana sekarang dan sebagainya, mesti berjumpa dengan bank. Saudara Muhammad Mahari, salam, Miri Sarawak, apa cerita CEO Kumpulan Wang Simpangan Pekerja tu. Dan hari ini itu tentang bayaran kepada bank tentang sistem moratorium yang bagi saya masih bersasar, bukan secara blanket apa semuanya. Saudara Rozali Saleh bagi nombor telefon. Saya dah cakap tadi tu 017 711 4300. Saudara Rozali 017 711 4300. Saya nyatakan ini kalau boleh kita sama-sama kita. Artinya bukan sahaja saudara untuk merasainya, saudara juga boleh jadi ejen. Berhubunglah dengan Siti Fareha, mungkin saudara jadi boleh ejen, boleh buat bisnes dan sebagainya. Jadi ini adalah usaha kita untuk mencari pendapatan. Saya melihat dengan penuh kegusaran bahawa pendapatan kita semakin tertekan. Saudara Khalid Syarif, dia nak semua rakyat serbu bank ke? Tengah COVID ni. Inilah masalahnya. Jadi pengumuman daripada Governor Bank Negara itu tidak meliputi. Jadi saya selalu mengatakan kalau kita ada kuasa, kita berada di anjung kuasa, jangan kita menyusahkan rakyat. Jangan kita membuatkan rakyat berada dalam keadaan teka-teki. Jangan membuatkan ini suasana itu satu suasana yang iya ke tidak ke. Jadi sebenarnya moratorium ni sudah jadi, betul lah saudara Khairi moratorium Datuk, bukan moratorium, monatorium. Yalah sebutan monatorium. Saya ni orang lama, yo. Jadi dalam keadaan sistem ini nak minta kurang pembayaran pun susah. Inilah masalah yang kita hadapi. Jadi sewajarnya kita, mereka yang ada kuasa, yang boleh Allah sign aja, tekan aja satu button tu, bagi arahan pada bank, selesai masalah. Kenapalah nak berselindung itu, ini, nak berdalih itu, berdalih ini mengatakan bahawa the Central Credit Reference Information, CRS, is basically centralized database. Ini semua tak perlu. Rakyat tengah susah. Yang saya katakan sekarang ini, rakyat tengah susah. Sebab itu bila saya baca pula kenyataan Datuk Seri Najib tadi, dia kata ada juga yang kata cadangan pengeluaran ringgit Malaysia 10,000 daripada kumpulan wang simpangan pekerja ini tidak praktikal, sukar atau mustahil untuk dilaksanakan. Sedangkan dia kata semalam saya telah beritahu dia orang rakyat bagaimana untuk melakukannya tanpa memberi impak kepada bajet ataupun defisit kerajaan atau kepada kumpulan wang simpangan pekerja. Sebenarnya apa yang disarankan, apa yang cadangkan itu, iaitu jika 4 juta pencarum seperti jumlah yang mohon skim ini, seperti I Lestari, jumlah maksimum yang diperlukan adalah 10K ataupun 10,000. Jadi dari akaun 1, ianya adalah lebih kurang 40 bilion. Jadi sebenarnya hampir separuh pegangan aset kumpulan wang simpanan pekerja adalah sebanyak 940 bilion. Ataupun sekitar 470 bilion dalam bentuk bon kerajaan dan bon swasta. EPF ni memang saya nyatakan berkali-kali tadi bahawa ia melabur. Ia dalam simpanan bank atau membeli bon ataupun dalam projek-projek kerajaan. Cuma itu lagi saya mengatakan kesukaran pada kumpulan wang simpanan pekerja untuk mencairkan pegangan aset yang mereka ada. Jadi apa yang disarankan oleh Datuk Seri Najib ialah pegangan aset-aset ini digadaikan kepada bank negara. Itu bond lah. Tak perlulah projek. Bond yang ada itu diletakkan kepada bank negara. Katalah bank negara keluarkan bond itu bernilai cuma sekitar 470 bilion saja. Not more than that. So bank negara ambil bond itu, simpan, keluarkanlah wang sebanyak 470 bilion. Seolah Suratik. Baju cantik Bonia ke? Tu baju lama. Jadi berbalik kepada kumpulan wang simpangan pekerja. Jadi ambillah wang daripada bank negara dan berilah. Masalahnya sekarang ni dia tak nak buat begitu. Dia masih lagi nak berdalih. Ini masalahnya. Tok, macam mana gaji adun? Ini saya nak ulas nanti sebentar lagi tu. Mengenai adun Kelantan naik sedangkan rakyat
tengah susah. Ini sifat yang saya tak mahu menyentuh banyak soal pimpinan dalam PAS. Tapi dalam keadaan begini, sebab saya katakan, apa prinsipnya? Saya akan ulas sekejap lagi. Saya akan bercakap tentang kumpulan wang simpanan pekerja ni. Jadi KWSP ini, kata Datuk Najib, dia mencadangkan Bank Negara Malaysia terus membeli bon kerajaan bernilai 40 bilion. Ini bon-bon yang dilanggan oleh EPF ataupun kumpulan wang simpanan pekerja. Bukan nak ambil bon-bon daripada syarikat ataupun projek lebuh raya ke. Tidak. Bon-bon kerajaan yang dilanggan oleh kumpulan wang simpanan pekerja ni ambil. Jadi dia cadangkan supaya membeli bon kerajaan bernilai 40 bilion yang dipegang oleh kumpulan wang simpanan pekerja supaya ia tidak memberi impak mengejut kepada pasaran bon tempatan. Memanglah kalau tiba-tiba dia let go dia punya bon begitu, maka pasaran akan mengudum. Ini tidak. Jadi bon-bon kerajaan ni sandarkan kepada bank negara. Bila disandarkan kepada bank negara keluarkan wang bagi pada ini stroke of pen ataupun pertukaran. Dua-dua kerajaan, kumpulan wang simpanan pekerja pun kerajaan, bank negara pun kerajaan. Hendak dengan tak hendak. Soalnya sekarang ni hendak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Jadi pimpinan janganlah terus mencerut di depan rakyat. Jadi saudara Syaful Spring Shah, saya tak ada langsung terlintas di hati ini untuk saya jadi wakil rakyat ataupun saya cuma nak menjadi seorang pengkritik. Saya menjadi seorang memberi pencerahan. Saya dah berjanji pada diri saya, pada setiap malam saya akan bertemu dengan pelayar-pelayar semua jam 9.30 malam. Kita berbincang. Saya yang ada tahu sedikit pendapatan, saya akan memberi pencerahan supaya semua kita dapat informasi yang kalaupun tidak 100% tepat, paling tidak pun adalah informasi-informasi untuk dijadikan panduan untuk kita untuk menghadapi hari esok yang saya lihat semakin kelam. Jadi apa yang dicadangkan menurut Datuk Seri Najib, dia kata ya, sebab beliau pernah jadi Perdana Menteri. Ini adalah dibenarkan di bawah undang-undang negara dan termaktub dalam mandat Bank Negara Malaysia pada 7 September 2020. Bank negara beli bon dalam pasaran jika perlu. Jadi artinya bank negara dia boleh beli bon-bon yang ada dalam pasaran ini untuk menyelamatkan keadaan. Bank negara memanglah simpan duit negara kita. Itu keadaannya. Tetapi hairannya, kenapa tidak boleh begitu? Sebab kalau lepas dia beli bon ni, bank negara boleh jual balik. Dia boleh jual balik pada pasaran, bon tempatan, secara berperingkat-peringkat. Jadi bank negara simpan duit. Lepas tu dah beli, dia jual sikit, dapat balik duitnya. Apa ada masalah? Bukan artinya bank negara keluar duit bagi duit terlebur. Tidak. Ini pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja dalam bon. Bukan aset yang berbentuk tanah, aset dalam berbentuk projek. Tidak. Tetapi bon. Kerana bank kumpulan wang simpanan pekerja memang ada memberi bon-bon. Bon kerajaan. Bukan hanya kerajaan Malaysia. Ada juga bon-bon yang di pasar di antarabangsa. Jadi sekarang ini dalam keadaan ketat ni, dalam keadaan tenat begini, bank negara ambil alih. Dan EPF jualkan dia punya bon. Dapatlah harganya tu dalam tawaran yang agak baik. Jadi itu keadaannya ya. Jadi kita harus ingat tentang hari ini rakyat hidup susah. Kesukaran rakyat ini realiti, tak siapa boleh nafikan. This is reality. Semalam saya dah mengatakan bahawa unjuran ini pengkaji ekonomi dunia bersama dengan pakar-pakar ekonomi mengesahkan bahawa rakyat kita ni simpanan yang kita ada cuma 3 bulan saja boleh bertahan. Bukan simpanan 3 bulan. Kita ada duit simpanan kita ni hanya cuma boleh bertahan 3 bulan. Sekarang ini kita sudah 8 bulan. Ini susah sekarang ni. Ini dalam keadaan kita susah. Jadi sudah sampai masanya pimpinan memikirkan. Rakyat masih hidup mencekam. Saya terima kiriman tadi seorang pemandu teksi. Dia kata macam manalah nak cari makan. Teksi pun dia kata terpaksa dia serah balik lah. Sebab dia sewa teksi tu. Kerana jalan pun habis minyak. Orang tak ada. Jadi dia menghabiskan boreh saja kata dia. Jadi betul juga macam pemandu teksi, pemandu e-grab, pemandu e-hailing. Kemana mereka nak pergi sekarang ni? Sebab di jalan ini tentang di Kuala Lumpur saya cakap ni yang di Kuala Lumpur. Di luar saya tak tahu. Saya tak dapat dapatan apa yang berlaku di luar.
Kerana sekarang ni dalam COVID begini. Tapi teksi tertekan. Sebab itu mereka memerlukan bantuan segera. Saudara Mak Ghazali Abdul Rahman, dia kata tadi saya ke TNB, bil 11,000. Bil syarikat Travel and Tours Income elak. Dari awal tahun sampai sekarang tak ada. Bayar 4,000, baki kena buat aku janji, baki kena bayar insurans dalam masa 6 bulan. Kami warga travel agency amat tertekan. Ini yang dihalami oleh, ini kiriman tadi daripada Saudara Ghazali, Datuk Ghazali. Beliau menjalankan aktiviti perniagaan pelancongan. Dan sekarang ni dia kata bil elektrik dia 11,000. Bayar dekat TNB, cuma mampu dia cari duit, cari sana cari sini, dapat bayar 4,000. Tapi bagi pihak bank dia bagi pihak Tenaga Nasional Berhad, dia kata you kena bagi insurans yang you boleh bayar juga. Dia nak macam mana insurans dia sekarang ni? Pendapatan mereka yang di sektor pelancongan, jawabnya untuk 3 bulan mendatang, ruyup seruyup-ruyupnya. Tidak ada. Macam mana? Movement untuk keluar negara, tambah pula macam kalau nak pergi ke England. Dah ditutup. Nak pergi ke Amerika, dalam keadaan bagus. Siapa berani pergi sana? Dengan COVID-19 sampai 10 juta. Nak pergi ke Sepanyol. Nak pergi ke malahan kalau nak pergi buat umrah pun, kerajaan Arab Saudi juga, dia tak tutup. Tetapi dia mengetatkan kawalan. Jadi siapa nak pergi? Kalau mereka yang berada di syarikat Tenaga Nasional Berhad tidak dapat memahami situasi ini, susahlah rakyat. Jadi ini masalahnya sekarang ni saya tengok, Allah kesiannya saya kata. Lepas satu yang macam taksi driver tu. Dan sebab itu mereka rakyat sekarang ni meminta carilah jalan. Mungkin mereka yang pernah bekerja, ada simpanan, keluarkanlah. Ini dalam keadaan sekarang yang dah keadaan tenat, setenat-tenatnya. Saudara, saranan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong supaya political, ahli-ahli politik melakukan genjatan politik UMNO akur. Okey, genjatan politik sudah. Perintah kawalan pergerakan bersasar sedang dilaksanakan. Tapi kerja dah tak ada. Wang di tangan kering. Dah kontang. Saya berjumpa dengan 2-3 orang. Ini di Kuala Lumpur. Saya ceritakan ini di Kuala Lumpur, saudara ya. Di tempat lain saya tak tahu. Di Kuala Lumpur, anak-anak muda ni dia tak ada kerja lagi dah sekarang ni. Dia mereka bawa motor. Bawa Grab Food ataupun Panda Food ataupun apa-apa saja pesanan mereka pergi ambil melalui motosikal. Sekarang ni katanya berebut. Katalah satu kedai itu ada pesanan. Dia sampai, kalau dia Grab Food punya motosikal sampai, Panda Food pun sampai juga. Berebut untuk mendapat pelanggan. Artinya tawaran ataupun permintaan semakin berkurangan. Jadi kalau anak muda yang sanggup bawa motor berhujan berpanas, kita tengok kadang-kadang tu ada yang terjebak dalam kemalangan. Saya okey perkenalkan PKS kita untuk diekspor ke luar negara. Saya okey ni nak perkenalkan PKS kita untuk diekspor ke luar negara. Mana negara nak beli ni? Masalah sekarang ni negara luar cuma mereka berminat untuk membeli, satu adalah topeng muka penutup ni, kedua sarung tangan ataupun alat-alat perubatan. Lain tak nampak. Jadi mana-mana PKS apa SME ni yang tak terlibat dalam bidang ini, jawabnya dalam keadaannya hari suram. Jadi saya bercakap tadi tentang penunggang, anak-anak muda jadi penunggang Grab Food ni. Penunggang perkhidmatan pengantaran makanan. Nak ada EPF, mereka tak ada EPF, mereka baru kerja. Tak ada kumpulan wang simpanan pekerja, tak ada. Sebab baru keluar universiti, nak balik kampung tak ada kerja. Ni Muhammad Nazri jumpa Wak Jemen. Ini tak usah ceritalah. Inilah antara, saya rasa inilah punca-puncanya kifarat Tuhan. Jadi saudara lihat kedai-kedai semakin sepi. Kedai makan, restoran cukup terkesan. Anak-anak muda nak pergi ke mana sekarang ni? Nak kerja apa? Dulu mungkinlah ada pekerjaan bawa motor ni, motor ini. Mereka tidak lagi nak berlumba jalan-jalan raya, tak ada dah. Saya dah kurang dah, nak merempit pun tak ada dah. Di luar kota saya tidak tahu ya.
Tapi di Kota Raya Kuala Lumpur, aktiviti tak ada. Ni Syukri Said. Jangan do buat bising. Apa ni? Jangan do buat bising. 2020 mana mai lagi ni? Saya pun tak tahulah apa saudara bergaduh sama dua orang ke. Saya cuma minta jangan jadikan bidang apa ini laman ini untuk kita saling bergaduh sama-sama kita. Yang saya minta daripada pelayan-pelayan adalah like ni. Tolong like dan share supaya pencerahan saya beri ini dapat diketahui semua. Kerajaan sekarang nombor 2 paling rasuah di dunia. UMNO tolong keluar dari PN. Ini permintaan daripada saudara Mat Syukri Ismail. Jadi saya meneruskan lagi tentang ke arah mana bangsa kita. Kedai-kedai makan sepi, gerai-gerai juga sepi, malap. Restoran dah mula banyak tutup. Ya, saudara Ken. Hotel-hotel malap terus. Meskipun saya tengok tawaran macam-macam lah. Dia punya penurunan. Kalau dulu satu bilik tu 200, sekarang ni ada RM30, RM40. Pun tak boleh. Datuk, apa Kuli punya komen tentang bajet, Saudara Kamal Haridan? Saya berbual dengan Yang Berhormat Tengku Razali. Lupa saya nak ceritakan 2 malam lepas. Beliau mengatakan bahawa sebenar-benarnya bajet yang ada sekarang ni adalah bajet yang tidak boleh menjamin sesuatu. Sebab unjuran-unjuran yang diutarakan, dia kata tidak realistik. Pendapatan, bagaimana kita boleh mengatakan pendapatan kita boleh dapat pada kadar 5%. Sedangkan sekarang ini katanya kita cuma minus 3%. Jadi untuk dapat 5% tu mesti pencapaian 8-9%. Sedangkan harga minyak dah turun. Pasaran kita keluar negara tak ada. Macam mana unjurannya? Dia kata ini satu benda yang dia tak katalah Tengku Yang Berhormat Tengku Razali ni dia bukannya suka ini menuduh, tapi dia kata macam saya kata ini fallacy budget. Dia kata bukan tak tahulah, dia kata gitulah keadaannya. Dia kata soalnya berilah pada yang realistik. Dan lepas tu kena cari jalan how to solve. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah kerana mereka berada di anjung kuasa. Mereka punya kuasa. Boleh. Saya tanya dengan Abang Tengku Razali, boleh ke nak Zat? Boleh. Ada caranya. Tapi berbincanglah. Sebab mereka tidak mau memanggil beliau untuk berbincang. Kerajaan Perikatan Nasional sehingga saat ini UMNO langsung tak pandang. Dia tak panggil pun pimpinan UMNO untuk bincang sekarang ni kita menghadapi masalah, bagaimana kita nak menyelesaikan. Tak ada. Yang mereka tahu sekarang ini bersama mereka ada PAS. Jadi bersama dengan PAS, kerana itulah semalam atau kemarin dikeluarkan senarai pimpinan dalam PAS. Itu saja. Mercun bising macam mana boleh jual, itu saya tak tahulah. Ini memanglah saban tahun kita menghadapi keadaan begitu. Kemudian saya nak cerita juga lagi tentang kegawatan ekonomi yang kita hadapi. Tadi saya berjalan juga di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, seorang-seorang berkelana. Saya melihat, contohnya dekat Pavilion dan KLCC. Ini pusat yang dulunya pusat jualan untuk orang-orang ternama lah. Orang yang ada berduit lah. Kau-kau lah. Hari ini kedai-kedai itu banyak yang dah tutup dan banyak membuat jualan 70%. Pun tak ada orang beli. Saya kesian tengok anak-anak gadis yang berdiri. Dia orang bukan boleh duduk, berdiri tunggu pelanggan malam. Menguap lah 3-4 kali. Sepi. Tak ada pelanggan. Jadi sekarang ni kita persoalannya yang kita nak tanya, berapa lamakah rakyat boleh bertahan dalam suasana begini? Andainya tiada rangsangan yang benar-benar mampan diunjurkan oleh pihak pemerintah. Kuasa membeli semakin lemah dan tidak bermain. Mesti diwujudkan suasana supaya ada pembelian. Bila ada pembelian, ada cukai. Bila ada cukai, adalah pendapatan kerajaan. Di sinilah Yang Berhormat Tengku Razali menyatakan, kalau tak ada cukai, kerajaan nak dapat duit dari mana? Ini bukan kerajaan Ayah Pin. Duit datang dari langit. Kerajaan pendapatannya tidak lain tak bukan adalah daripada percukaian. Dan apa yang dihasilkan oleh syarikat Petronas. Penjualan minyak dan sebagainya, hasil itulah disumbangkan. Dan itu syarikat kerajaan.
Saudara Aizah, kami B40 amat berharap pengeluaran akaun KWC akaun 1. Memang semua orang berharap begitu. Bagi mereka yang punya simpanan. Tapi bagaimana adik-adik kita, anak-anak muda kita yang saya tengok bersimpang siur, bawa Grab. Saya amat sedih. Tersentuh hati dan perasaan saya. Kerana dah tak ada. Kebanyakan mereka adalah graduan. Mereka keluar dari Menara Gading. Saya naik Grab, ada pilot, ada insinyur, ada arkitek, dah terpaksa bawa Grab. Dulu, kalaulah you keluar daripada pusat Menara Gading sebagai arkitek, dah confirm dah ada BMW di rumah. Sekarang tak ada. Terpaksa bawa Grab. Kesiannya, saya kata. Adik Amir, saya tak puas hati. Piala Malaysia tak boleh main. Saudara, terima kasih menghiburkan saya. Saudara, ya. Dalam keadaan sekarang ni, rakyat perlu berhibur juga. Mungkin sebab itulah agamanya anugerah TV3 diteruskan. Tapi benda ini disanggah banyak pihak. Nah, berbalik pada kita. Dengan syarikat SME. Saudara tahu, SME ni small, medium, enterprise ataupun syarikat perusahaan sederhana. Ini syarikat yang cukup terkesan. Kerana selain daripada pengumuman Gubernur Bank Negara berhubung penguncupan ekonomi negara kita ini, rangsangan tidak ada. Betul, saya buka dalam bajet, tak ada disebut. Ini yang ditegur yang Muhammad ditegur. Jadi kalau tak ada benda begitu, tak ada rangsangan, macam mana nak bergerak? Macam mana ekonomi nak bergerak? Air itu sudah stand still. Saya katakan semalam, ibaratkan air bertakung dalam kolam. Tunggulah lumpur saja dengan berwudu. Itu saja yang ada. Ikan tak ada. Dan air itu akan mengeluarkan bau yang cukup busuk. Datuk bagilah duit kami nak beli beras. Saudara Zaidun, saudara Cik Mat, saya memang bersetuju. Sebab inilah keadaan sekarang ni, rakyat sedang menunggu. Apalah, bagilah kami untuk kami beli makan. Bukan duit tu nak pergi melancong, bukan duit tu nak beli baju, bukan duit tu nak bershopping. Tidak, untuk beli makanan, untuk bertahan. Sementara pimpinan kerajaan memikirkan apa caranya. Tapi apa yang saya dapat, yang menakutkan saya, apabila kenyataan daripada Mak Sabu dia kata, PEN tolak bajet. DAP tolak bajet. Parti Keadilan Rakyat tolak bajet. Jika ini berlaku, ada 11 campur 42 campur 39, artinya 92 undi tidak akan menyokong bajet. Okey? Warisan ada 14, JPS 24, tak tahu ke mana. Tetapi, seandainya UMNO tarik handbrake. Tadi waktu saya sempat solat di PWTC. Saya jumpa dengan bosku Datuk Seri Najib. Sebab saya bertanya dengan dia macam mana bonda. Sebab saya dapat kiriman mengatakan Datuk Puan Raha tak berapa sihat. Dia kata biasalah tu, tak adalah gitu, dia sakit tua je. Dia kata okeylah, alhamdulillah. Macam mana keadaan ekonomi? Dia kata saya dah sadarkan dan saya pula dimaki hamun. I already given my views tapi tidak mau dilayan. Yalah, siapa nak layan kita sekarang ni? Saya sempat juga bertemu dengan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden. Saya bertanya dengan beliau, bagaimana dengan keadaannya ini permufakatan nasional dan sebagainya. Dia kata kita tidak diundang untuk bincang tentang ekonomi negara. Tak apa nak buat macam mana, dia kata kita bukan berkuasa, mereka berkuasa. Saudara Muhammad Azmi Mak Ali, citizen one food on the table. Ini masalah yang saya nyatakan. Kalau ini berlaku sekarang ni, kekhawatiran saya, kegusaran hati saya bila dengar begitu, saya cuma buat congak. Kalaulah UMNO tidak menyokong, adalah 3-4 orang ahli parlimen UMNO ni sakit perut waktu pengundian. Yang ada 5 daripada Parti Peribumi Bersatu. Dia dah tak ada 6 dah, seorang dah lari dah. Tinggal lagi 5 orang aja. 7 daripada bekas-bekas ahli PKR. Dulu ahli PKR ada 11 orang. Tapi 5 dah patah balik ke belakang. Kemudian PAS ada 18. Dan daripada ahli-ahli UMNO yang melompat tu ada lagi 16. So jumlahnya cuma ada 84. Nampak gayanya kalau UMNO tidak berperanan, UMNO tidak menyelamatkan keadaan, kalau pimpinan hari ini masih sombong, masih lagi mau meminggirkan UMNO, masih nak bunuh UMNO. Kalau UMNO tak masuk, saya rasa confirm bajet ini akan ditolak. Apa akan berlaku? Ini persoalan ni. Ini saya nak marah ni sebenarnya. Andainya
bajet tidak diluluskan, kedudukan negara dalam keadaan tergugat. Sebab itu saya kata mangkuk-mangkuk yang ada dekat ini anjung kuasa tu kena ingat. Cari jalan supaya jalinkan hubungan dengan UMNO ni diperkukuhkan. Jangan sampai ahli parlimen UMNO lari. Jangan sampai ahli parlimen UMNO tarik break. Jika ini berlaku, bajet tak boleh diluluskan. Come what may. Jika ini berlaku, tentulah menyulitkan keadaan. Sebab paling pertama kekhawatiran saya adalah menjelang 1 Januari, kerajaan harus mengeluarkan sebahagian daripada wang untuk membayar dana-dana faedah kepada bon-bon yang dilanggan oleh negara luar. Kalau bon-bon yang dilanggan oleh pelabur-pelabur dari luar itu tidak boleh diservis, nak bayar tak ada duit. Walaupun kita ada duit dalam bank berpuluh-puluh bilion dan sebagainya, tapi kerana tidak diluluskan bajet, maka wang itu tidak boleh dibelanjakan. Kalau ini berlaku, pelabur-pelabur ini tentulah akan berhubung dengan IMF, berhubung dengan Bank Dunia. Maka rating negara kita ini nanti akan dijadikan sebagai insolvensi. Orang yang tak amanah, yang tak boleh melaksanakan janjinya pada tuntutan bond. Kerana waktu mereka melanggan bond negara kita ini, ada perjanjian, ada ditulis. Ini satu masalah besar ni. Perikatan Nasional, anda jangan bermain politik. The country is at stake kalau betul-betul bajet ditolak. Ini bukan soal nak jatuhkan Perdana Menteri. Tidak. Perlu diselamatkan. Tapi kalau mereka bersikap begitu, nak buat macam mana? Begitu juga dengan bayaran emolumen. Gaji kaki tangan kerajaan memang confirm tak boleh bayar. Okeylah kaki tangan kerajaan tu untuk sebulan 2 bulan mungkin mereka boleh bertahan. Sebab selama ni mereka ada gaji bulan-bulan. Walaupun sedikit. Tetapi kekhawatiran saya, kalau ini berlaku maka negara kita akan jadi Greece. Berapa lama negara Greece nak recover? Jadi dalam keadaan sekarang ni perlu ada sesuatu yang dilakukan tindakan. Kononnya Perdana Menteri kita ni pakai ekonomi. Nak harap kepada Azmi itu, saya fikirlah. Mereka ni cuma memikirkan soal politik, kuasa. Tidak memikirkan. Jadi sebab itu saya kata, hormatilah UMNO ni. Sebab UMNO ada jumlah. Jangan fikir soal kingmaker macam PAS dan sebagainya. Saya nampak sekarang ni warga PAS sudah cukup selesa. Minta naik gaji, dapat naik gaji. Minta allowance, dapat naik allowance. Rakyat di Kelantan bertambah teruk. Wang dapat kerajaan di Kelantan daripada bayaran Petronas dan sebagainya. Dapat duit bukannya nak bagi pada rakyat. Bukan nak membangunkan ekonomi rakyat. Bukan nak membangunkan negeri Kelantan. Tidak. Gaji itu yang lebih penting. Semalam keluar pula dalam satu gambar apa semua saya tengok dalam internet. Boleh berbincang, bermusyarat dalam kereta api. Mengalahkan Presiden Amerika. Meeting dalam kereta api. Jadi saya kata, mana prinsip PAS ni? Mana pergi lebay-lebay ni? Yang dulu menjaja mengatakan bahawa bagi kata tak ada lain perjuangan kita, Islam. Janganlah digadaikan agama semata-mata untuk memenuhi tuntutan kamu. Jadi saya marah benda begitu. Sebab saya khawatir jika berlaku sesuatu pada bajet kali ini, PAS merupakan penyumbang saham pertama bersama dengan PPBM. Parti Peribumi Bersatu bersama dengan PAS adalah penyumbang utama mempunyai saham atas kegagalan bajet untuk diluluskan. Jika ini berlaku secara tahu, cukup bahaya. Sebab itu saya kata bahawa tuanku, dia sedar Agong kita ni cukup peka pada kehidupan rakyat. Baginda begitu kasih dan sayang pada rakyat, kasih pada negara kita ni, tak mau jadi apa-apa. Sebab itu baginda bertitah, kalau boleh jangan bajet ni. Sebab kesan daripada penolakan bajet ini, sebab bila bajet ditolak, nak di-revise balik mengambil masa. Sebab itu saya dah bercakap berkali-kali dulu, kenapa bajet ini dibentangkan pada bulan November dalam keadaan tak cukup waktu. Bila sebut pasal bajet ni, satu hal lagi saya dapat tahu. Saya dapat tahu ke apa yang berlaku di Negeri Melaka. Ni satu hal lagi di Negeri Melaka. Sepatutnya 9 hari bulan November bersidang dalam Undang Negeri Melaka. Tiba-tiba dianjak kepada 9 Disember. Bila saya cakap begitu, maka bangah. Dia kata ini bangang. Benda nak tarik perbincangan bajet untuk kerajaan Negeri Melaka 9 Disember.
Bagaimana kalau bajet itu ditolak? Nak repair macam mana? Apa jadi pada kaki tangan, emolument warga Melaka yang bekerja di dalam kerajaan negeri Melaka? Ini satu speaker saya ingatkan bila Datuk Seri Zahid lantik Datuk Rauf sebagai ketua perhubungan UMNO negeri Melaka. Ni tentulah beliau packer. Jadi dah jadi speaker. Dan apakah beliau tak berbincang dengan Datuk Menteri Besar? Saya pun tak faham. Kenapa persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka dienjak sampai 9 Disember? Lepas tu 2 hari aja. Apakah ada sesuatu nak disembunyikan oleh speaker? Saya tak maulah menegur apa-apa, tapi beliau sebagai ketua perhubungan UMNO, beliau sebagai speaker sepatutnya tahu pentingnya. Datuk, jangan terlalu serang PAS. Mereka akan Muafakat Nasional. Saya tidak menyerang sebab saya katakan saya tak, tapi saya kecewa. Saya kecewa melihat sejak 2-3 hari ini sudah ada bibit-bibit yang membuatkan warga PAS di peringkat akar umbi, mereka juga kecewa melihat apa yang berlaku sekarang ni. Kerana mereka yang berada di dalam kuasa fikir soal politik, dia bukan fikir soal bajet. Sebab itu saya rasa mungkin besok atau lusa ada apa. Besok Datuk Seri Zahid akan balik ke Bagan Datuk. Mungkin hari Ahad dan Isnin akan ada mesyuarat. Apakah mesyuarat itu mesyuarat yang terakhir bagi Muafakat Nasional? Big question mark. Saya lontarkan dulu. Sebab saya melihat bahawa bibit-bibit perpecahan di kalangan warga bangsa secara tiba-tiba saja terjengah apabila Parti Perikatan Nasional mengumumkan barisan kepimpinannya. Jadi warga PAS peringkat akar umbi kecewa. Walaupun sekarang ni kalau saudara saya dapat berita di luar bandar sekarang ni dipasang bendera Perikatan Nasional dan PAS. Jadi peringkat bawah bertanya, mana pergi bendera Muafakat Nasional? Mana logo Muafakat Nasional? Apakah Muafakat Nasional tak ada? Ini persoalan. Saya bukan saya nak harap nak serang PAS, tidak. Tapi saya menceritakan keadaan. Kerajaan Negeri Kelantan dapat sejumlah wang yang agak besar. Ratusan juta. Yang selama ini dituntut, yang diusahakan oleh Muhammad Teguh Razali. Jadi wang itu sepatutnya diagihkan, digunakan untuk pembangunan negeri Kelantan. Rakyat Kelantan. Supaya paling tidak kalau ada peluang pekerjaan, rakyat Kelantan yang ada di Kuala Lumpur ni bolehlah baik ni. Tapi masalahnya sekarang ni, wang itu tak tahu macam nak dihabiskan dengan bayar gaji lah. Tidaklah banyak mana pun. Tetapi salah di suasana negara menghadapi kemurungan. Orang tengah bersedih, kamu nak bersukaria. Orang tengah susah nak cari makan, kamu nak tunjuk kamu boleh dapat. Oh, aku dapat loteri. Orang ni, rakyat ni nak beli kopok lekor. Nak beli nasi dagang. Tercungap-cungap. Tiba kamu lalu situ, apa khabar? Kita pakai Mercedes. Tentulah mengiris hati dan perasaan rakyat. Kenapa dijadikan rakyat sebegitu? Ini yang berlaku di Kelantan. Kenaikan gaji. Di Selangor pun begitu juga. Ada duit sikit sekarang ni. Selangor memanglah sebuah negeri yang menyumbang pada KDNK yang begitu besar. Yang banyak. Di saat kilang-kilang mula ditutup di Selangor, kamu buat pula muzium beruk monyet. Jadi saya kata ini kerajaan monyet. Simpanlah wakil rakyat dari Jelutong tu. Simpan dekat Bukit Melawati. Sebab di saat rakyat susah. Di Selangor air punya masalah kau tak selesai lagi. Di Sepang 400 orang dah lari. Sibuk nak bagi naik gaji. Astaghfirullahaladzim. Pimpinan apa benda ni? Kita pun tak tahulah Dr. Syed Anwar Ibrahim kenapa tak tegur. Ini kerajaan perkataan keadilan. Tak ada wakil UMNO dalam tu. Yang ada dalam tu adalah PKR. Parti Keadilan. So, jadi saya tak tahu. Itu keadaan. Sedangkan bibit perpecahan semakin melebar. Rakyat di luar bandar ada yang menghubungi saya. Memberitahu bahawa mereka dah memasang bendera. Konon nak pilihan raya lah ni. Apakah sesuai untuk diadakan pilihan raya sekarang? Datuk, gaji yang Datuk, gaji Wabi Kelantan paling rendah di Malaysia, Datuk. Saudara Cik Puteri, bukan soal gaji rendah tak rendah. Selepas almarhum Tuan Guru Nik Aziz meninggal tahun 1985, ada kenaikan.
Saya dah suppose saya tak ada bawa sini. Tapi itu hari saya dapat dia punya gaji dapat lebih kurang dalam 14 ke 24 ribu apa. Tak silap saya. Tak cukup apa lagi. Nak naik apa benda lagi? Soalnya kamu dapat gaji itu untuk diri kamu dan keluarga kamu. Kalau kamu dapat itu, kamu perhabiskan ataupun bedakan dengan rakyat, okeylah. Masalah saya kata sekarang ni, kenaikan itu tidak sesuai. Bukan saya serang mereka kerana tak boleh naik gaji. Tidak. Negeri makmur, okey. Rakyat senang, okey. Kita dalam keadaan harmonis. Okeylah boleh main wabulek. Kita boleh main Tok Dikir. Okey. Assalamualaikum Datuk. Saya dari Sabah. Ni dari Sabah pula ni. Saudara Azli Azali. Dia Datuk, gaji Wabi Kelantan paling rendah. Okey, lagi lepas tu apa lagi? Sikit. Gaji yang berhormat di Kelantan tidak paling rendah. Betul lah kalau dibandingkan negeri-negeri lain. Dalam keadaan sekarang ni, orang kata, apa yang ada bersyukurlah. Jangan kamu naikkan dan kamu umumkan pada rakyat. Tak sesuai. Tapi apa nak buat? Dewan Undangan di Kelantan 3 hari lepas telah pun meluluskan. Okey, naiklah. Seorang-seorang dapat air 3,000, ada dapat 5,000. Rakyat nak dapat 5,000 setumpuk nak keluar daripada EPF, bagai nak rak berperang. Terjerit sana, terjerit sini. Minta 10,000, tak dapat 10,000, dapat 5,000 pun jadilah. Tapi Esko Kerajaan Kelantan dapat antara 3,000, 5,000 setiap bulan. Rakyat nakkan 5,000 tu untuk hidup tak tahu berapa lama lagi. Dengan keadaan ekonomi yang tak menentu ni. Dia 2 bulan dapat 10,000. Rakyat nak dapat 10,000 tu bukan untuk 2 bulan. Nak cari duit 10,000 tu untuk nak makan anak bini. Untuk 6 bulan akan datang. Sebab dari unjuran yang diberitahu, besar kemungkinan 6 bulan. Apakah boleh kita menyelesaikan masalah pandemik ini? Apakah masalah masalah ekonomi boleh recover? Jadi dalam saat rakyat susah ni, janganlah kamu semua menaikkan gaji korang. Anda semua adalah ahli yang berhormat, yang kami hormati, yang kami julang sebagai wakil rakyat. Kalau di Kelantan dia panggil Tok Wakil. Demo Tok Wakil. Tak usahlah tunjuk sikap yang tamak dan horrible kepada kewangan. Gunakanlah wang yang ada itu untuk memberi kebahagiaan pada rakyat. Itu saja saya nyatakan. Saudara Kamaluddin Datuk, minta semua rakyat Kelantan pergi adun masing-masing minta duit. Gaji dia orang naik gaji dia. Saya tak tahulah, saya tak boleh begitu. Nanti orang kata saya ni menghasut. Tak boleh. Dia dah naik okey lalu lah. Cuma saya menzahirkan keadaannya. Itulah keadaannya. Jadi kita ni warga sabar je lah. Jadi bila kita bercakap soal ni, saya tengok tentang kekecewaan ahli-ahli warga dalam muafakat nasional. Sebab saya nak buat sedikit pencerahan. Menyusuri sejarah sejak wujudnya PAS dengan UMNO ni, sejak itulah orang Melayu kita berbalah. Sehinggalah bila berlaku tragedi 1969, Allahyarham Tun Razak komen pasal hutang negara Datuk 1246 T menjelang tahun depan. Siapa yang betul? Yang ini Saudara Arif Muluk, saya tak dapat selengkapnya. Dan saya tak dapat berbual dengan Yang Berhormat Teguh Razali berhubung dengan hutang. Tetapi bila saya berbual dengan Yang Berhormat Teguh Razali, beliau ada menganjurkan, dia kata sepatutnya sekarang ni kita boleh ada cara untuk kita memperbaiki ekonomi kita. Pertama sekali, kita menarik pelaburan itu, dia dump in secara besar, bukan sikit, berskala besar. Jadi kalau dump in itu, mereka membeli kita punya ringgit, maka ringgit kita akan naik. Bila ringgit kita akan naik, maka ekonomi kita juga akan turut terikut sama. Itu cadangan mantan Menteri Kewangan. Beliau belajar ekonomi. Saya tak boleh nak lebih-lebih. Sebab saya pun tak dapat pancing kita panjang. Mungkin minggu depan kalau saya berjumpa dengan beliau, kalau boleh live, kita buat live lah. Nak bertanya dengan beliau macam mana nak rekoreksi keadaan negara sekarang ni. Saya sebenarnya khawatir dan bimbang. Sebab bila saya berjumpa dengan Tok Sri Najib tadi, saya tanya, Tok Sri macam mana? Dia kata, yalah kita boleh bagi pandangan. Orang tak dengar nak buat macam mana? Dia kata. Saya bertanya Tok Zaid Hamidi, dia kata, tengoklah dalam sehari dua macam mana ni, kita ada mesyuarat.
Kalau mesyuarat berlaku antara Muafakat Nasional, apakah itu mesyuarat yang terakhir? Kalau, sebab saya terbaca, tapi benda ini belum disahkan lagi, belum ada kenyataan jelas. Katanya bahawa Tuan Guru Haji Hadi dah menyebut bahawa Piagam Muafakat Nasional dah tiada lagi. Ini kejutan bagi saya. Kalau ini berlaku bagaimana? Sebab Muafakat Nasional yang kita asaskan begitu segar. Sewaktu Muafakat Nasional diasaskan pada tahun 2019, pada 14 September, piagam kita ni, dia harum di kalangan warga bangsa Melayu. Keharuman ini menggerunkan mereka yang berada dalam Parti Pribumi Bersatu, mereka yang berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dan terbukti 7 pilihan kecil, semua kita sapu bersih. Malahan di Sabah itu lagi, kalau tiada pengkhianatan daripada Parti Pribumi Bersatu, kita pun sapu bersih juga di Sabah. Tak ada masalah. Tapi bila ada pengkhianatan berlakunya penipuan dan sebagainya, maka tergendala, terencat. Walaupun kerajaan sekarang ini dipimpin oleh kerajaan campuran UMNO dan PBM. Ketua menterinya daripada Parti Berbumi, timbalan ketua menteri daripada UMNO. Tapi itu bukanlah satu kerajaan yang mutlak. Ternyata saya katakan bahawa ini hubungan antara UMNO dengan PAS ni sudah jadi seperti marriage of convenience. Saya duduk menong dalam MRT tadi seorang, saya tengok MN, tengok dia punya slogan. Saya kata mungkin bahawa Muafakat Nasional tidak mempunyai roh untuk kepentingan bangsa kita. Sebab UMNO rohnya jelas. Sebab ia sebagai sebuah parti politik yang ada perjuangan. Walaupun setengah pemimpinnya redha menggadaikan prinsip. Ada pemimpin UMNO sebab itu yang melompat dan sebagainya. Tetapi UMNO itu sendiri ada roh perjuangan. Tetapi Muafakat Nasional, saya berkeyakinan tidak mempunyai roh. Kalau dia punya roh, dia akan dipertahankan. Semalam Datuk, salam Datuk, dia orang lupa janji, sumpah. Masa angkat sumpah depan Agong, sedangkan wakil rakyat dipilih dari rakyat. Kesian rakyat, ini yang saya katakan. Ya, saudara apa ni tadi, ini yang saya katakan. Saya amat bersimpati dengan warga bangsa kita. Rakyat. Sebab itu saya kata jangan permainkan. Jangan kamu bercanda di gigi pantai air mata rakyat. Lautan air mata rakyat itu kamu bercanda di gigi pantainya. Tak usahlah begitu. Jangan. Kesianlah mereka. Saya selalu santunilah rakyat. Jadi saudara Faizal Abdul, memang saya betul-betul sedih bila melihat pemimpin mengkhianati rakyat. Saudara Zahrul Amin akan terkubur ke Datuk? Saya tidak tahu. Kalau percaturan yang tidak begitu, saya rasa sudah pun mengampiri dalam keadaan nazak. Muafakat Nasional ini, kita harap janganlah dikhianati. Sebab itu saya kata pimpinan PAS yang sekarang ini bercanda bersama berada di anjung kuasa. Dulu selama ini tak pernah pegang kuasa. Okey, bersama dengan Perikatan Nasional, pandang-pandanglah ke kiri dan ke kanan. Okey, jenguk-jenguklah ke belakang. Di mana asal kamu? Sekarang belum adanya Muafakat Nasional, orang tak pandang pun. PAS cuma ada 18 kursi saja. Tapi hari ini sudah dapat jadi JSC, dah dapat jadi menteri. Jangan dah ada jadi menteri, kamu menyinggung UMNO. Cadangan yang dibuat oleh UMNO, jangan kamu anggap sebagai satu syarat seperti peminangan Puteri Gunung Ledang. Kenapa anda menyinggung UMNO? Apa salah UMNO? Sejak Muafakat Nasional diwujudkan, UMNO belum pernah menyerang PAS. Belum pernah menyindir pimpinan PAS. Malah apa yang dicadangkan oleh PAS, sebaik mungkin disantuni oleh pimpinan-pimpinan UMNO. Jadi kamu dah berada dalam di anjung kuasa sekarang ni. Tengok-tengoklah ke belakang. Sebab jangan lupa, di belakang UMNO ini ada rakyat. Ada warga bangsa Melayu yang menuntut agar hidup dan masa depan mereka diperjuangkan.
Jadi kamu selama ni mengatakan kamu berprinsip. Prinsip perjuangan. Jadi janganlah prinsip perjuangan tu jadi macam prinsip perjuangan Ten Milo. Saya cakap benda tu marah pula orang nanti. Jadi Ten Milo lah. Bila nak ceramah tu bagi Ten Milo. Dapat duit. Habis duit tu pergi mana? Sebab itu memanglah kita kalau kita keadaannya membujur lalu macam patah. Terus sajalah. Saya kata kemungkinan kalau ini keadaannya, orang kata nak memadankan muka, ni pepah dulu, tengok Ten Milo sekarang, tengok peti besi. Betul. Dulu, saya kena ingatnya, ceramah politik bukan macam konsert. Konsert orang hadir, orang tengok berhibur, orang gelap. Tapi ceramah politik orang menjiwai apa yang kamu lontarkan, apa janji yang kamu lafazkan. Penyanyi di atas pentas mereka menghiburkan. Pelawak di atas pentas mereka berjenaka. Kita ketawa untuk rakyat mendapat sedikit halua kehidupan. Tetapi kamu sebagai pemimpin politik, bila kamu berucap, bila kamu berada di atas pentas politik, kamu memberi pengharapan, kamu memberi satu janji kepada rakyat. Kenapa kamu menodai janji? Kenapa kamu melakukan benda itu kepada rakyat yang tidak berdosa? Saya tidak tahulah dalam keadaan begini. Saya tak nak serampas. Tapi kalau berlaku nanti, saya akan buka satu persatu. Jadi jangan sampai kita, jangan disinggung. Saya katakan berkali-kali, kita bercakap yang benar. Kalau pemimpin UMNO tak betul, tak betul. Macam tadi saya cakap terus terang. Ketua Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Rauf. Apa masalah kamu? Sehingga kamu lanjutkan lagi persidangan Dewan Undangan di Melaka daripada 9 hari bulan November buat sampai 9 Disember. Kenapa kamu mengambil risiko yang begitu besar? Bagaimana kalau bajet itu tidak diluluskan? Apakah jadi pada rakyat negeri Melaka yang bekerja makan gaji dengan yang dibayar oleh kerajaan negeri? Mereka tidak akan dapat gaji. Bagaimana dengan bon-bon yang orang ambil daripada kerajaan negeri Melaka? Boleh kerajaan Melaka bayar? Itu pimpinan UMNO. Tak betul, saya serang. Adakah kamu nak menyembunyi sesuatu, takut nanti pembangkang apa semua, balon kamu dalam Dewan Negeri? Jangan begitu. Berani kerana benar. Jadi saya, negeri lain dah siap, dah selesai dah. PAS dah selesai dah. Unjuran naik gajinya, apa semuanya. Dah lulus dah. Selangor pun dah lulus dah. Johor pun sudah. Kenapa Melaka nak tunggu sampai 9 Disember? Negeri Melaka, bandar bersejarah. Jangan kamu mencipta sejarah yang memburukkan negeri lagi. Jangan wujudkan sejarah buruk pada Melaka. Sebab Melaka baru dapat ketua menteri baru. Santuni ketua menteri ni. Hormati beliau. Walaupun kamu sebagai speaker. Janganlah kamu merasakan kamu speaker. Kerana calon sebab kamu sebagai ketua perhubungan UMNO negeri Melaka. Dan kamu memberi cadangan kepada presiden. Maka dilantiklah ketua menteri Melaka hari ini. Maka ketua menteri Melaka subject to you. Tak boleh. Dari sisi perjawatan, dari sisi protokolnya, kamu di bawah pada ini ketua menteri. Jaga benda begitu. Jangan sampai rakyat Melaka bosan dengan kamu. Saya dah dengar katalah mungkin ada nak buat peralihan dan sebagainya. Saya tengok ketua menteri Melaka menjalankan tugas dengan baik. Dan gandengan pula tu, Melaka dapat pula tuan yang Tiwati yang baru. Tun Ali Rostam. Saya nampak dah ada sinar. Tetapi kalaulah bajet ataupun Dewan Undangan Negeri Melaka bersidang pada 9 Disember, ini risiko terlalu tinggi. Macam mana ni? Musa berjanggut. Ahli Akar Umbi PAS PRU15 ini kata kena sokong BN. Saya mengharapkan warga PAS yang cinta dan kasih pada Muafakat Nasional, kita ketepikanlah pimpinan-pimpinan yang ada. Kita teruskan bersatu. Warga PAS, warga UMNO terus kukuhkan ukhuwah perpaduan kita. Sebab tak mampu lagi dah Melayu nak berada dalam keadaan semayang dua imam. Tak mampu lagi dah suami isteri bercerai-berai kerana tak sah perkahwinan dan sebagainya. Enough is enough. Biar kita kali ini, saya minta rakyat kali ini tuntut dan lakukan tindakan kepada pemimpin. Mana pemimpin yang engkar, mana pemimpin yang khianat, mereka ini perlu kita ajar cukup-cukup. Kita singkirkan mereka jauh-jauh. Kalau mereka mengkhianati apa yang termeterai dalam Muafakat Nasional, mereka harus disingkirkan. Kalaulah Datuk Haji Hadi dan pimpinan lain kita mengkhianati pimpinan apa yang termeterai dalam Muafakat Nasional, mereka harus disingkirkan. Tapi kita jangan kita mengasingkan diri kita.
warga PAS, warga UMNO, sama ada di Perlis, sama ada di Kedah, sama ada di Kelantan, sama ada di Terengganu, sama ada di Pahang, di mana saja. Dulu kita sudah pun berpeluk-pelukan. Kita sudah berdakap-dakapan dengan penuh kasih sayang. Jangan kita wujudkan perpecahan itu. Pemimpinan yang mengkhianati rakyat, yang tidak mahu menyantuni rakyat, mereka ini kita singkirkan daripada anjung kuasa. Masa tidak lama lagi, saya mendengar khabar besar kemungkinan ada sesuatu yang akan berlaku dalam minggu depan. Sama-sama kita tunggu, sama-sama kita tengok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Malam besok kita bincang lagi dan dapatan saya akan ulas sedikit lagi apa yang saya dapat sebentar siang tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, jaga kesihatan, jaga ukhuwah, jaga perpaduan, jaga keharmonian rakyat. Jangan izinkan orang lain mencaturkan tentang kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.